Selamat sore para ibu-ibu Komisi Wanita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. 还没读圣经之前，我们先做一个祷告。 Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan berkati setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Bila firman Tuhan sungguh boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, sehingga kami punya iman yang kuat menghadapi berbagai pergumulan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari ibu-ibu Komisi Wanita dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. 姐妹们，我们一起来打开圣经《路加福音》第2章25到32节。 Saya akan bacakan. 我们听传道来读。 Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh.
yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." 我们来看我们的圣经，路加福音第2章25节开始，在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰子来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示，知道自己未死之前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进了圣殿。正一见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理，西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。” Ibu-ibu Komisi Wanita dikasih Tuhan, 主内的姐妹们， sejarah pernah mencatat seorang yang punya ambisi menguasai dunia. 历史曾经记载了一个非常有野心、想要控制整个世界的人。 Orang ini namanya Genghis Khan. 他的名字叫成吉思汗， Dia adalah orang Mongolia 他是蒙古人， dan merupakan penguasa terbesar sepanjang sejarah dunia. 在整个人类历史当中，他是最大的统治者。 Dimulai dari Asia sampai ke Eropa. 他统治的地方从亚洲一直到欧洲的地区。 Namun walaupun dia menguasai begitu banyak wilayah di dunia ini, 纵然他已经统治了世界这么多的地方， dia tidak pernah puas. 他从来没有感觉到满足， Selalu punya ambisi untuk menaklukkan lebih lagi, lebih lagi. 就是常常有更大的野心，想要控制更多的地区。 Ibu-ibu Komisi Wanita dikasih Tuhan, 主内的姐妹们， kalau kita berpikir terkadang manusia ini memang tidak pernah puas. 假如我们想的话，是的，世人从来没有感觉到满足过。 Oleh sebab itu banyak sekali iklan-iklan yang memberikan berbagai hal. 所以在广告界上，很多向我们推荐了很多的东西， Bisa jadi iklan mobil, rumah, pakaian, alat kosmetik. 也许是汽车、房子，或者是化妆用品，还有其他的。 Kenapa semuanya itu ditawarkan kepada manusia? 为什么把这些东西推荐给世人呢？ Maksudnya supaya orang-orang yang memakai barang-barang tersebut mereka boleh merasa puas dengan hidupnya. 就是让世人得到了这些所推荐的东西，心理上会感觉到满足。 Namun apakah benar barang-barang tersebut bisa memuaskan manusia? 但是对吗？这些东西真的满足得了我们的心灵吗？ Ternyata tidak. 原来从来没有。 Yang namanya kepuasan hidup itu tidak bisa didapat dari materi di dunia ini. 原来我们心灵上的满足是不能从世界上的任何物质填满的。 Oleh sebab itu manusia selalu ingin mencari sesuatu yang memuaskan hidupnya. 所以人常常寻找什么东西可以让他的生活感觉到满足了。 Hal ini juga dialami oleh Simeon. 这件事同样的西面也曾经经历过。 Bayangkan Simeon lahir dalam sebuah keluarga yang saleh. 我们可以想象，西面是从一个非常敬虔的父母而生的。 Orang tuanya membacakan kitab-kitab nabi-nabi kepadanya. 他的父亲常常把先知书读给他听， Namun barangkali dia pernah merasakan pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya. 也许在他的
脑海里有一些对于生活上的问题。 Orang tua sering membacakan kitab-kitab itu padanya, 纵然他的父亲常常把先知书读给他听， akan kedatangan seorang Mesias. 就是关于有一位将要来到的弥赛亚。 Mungkin barangkali dia pakai bagian besar waktunya untuk memikirkan siapa Mesias itu. 也许他花了大部分的时间来思想到底弥赛亚是谁。 Barangkali ada teman-teman yang ngajak dia bermain waktu dia masa kecil. 也许他在他年小的时候，朋友们邀他一起来玩耍。 Mungkin dia bilang tidak, saya pakai waktu saya untuk belajar atau untuk baca kitab-kitab nabi-nabi itu. 也许他会这样回答说：“我不要跟你们一起玩，我要用我的时间来思考先知们的话语。” Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya. 就好像在以赛亚书告诉我们， Dalam Yesaya 52 ayat 10, 在52章12节告诉我们。 Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. 就是耶和华在万国跟前露出圣兵，地级的人都看见了我们神的救恩了。 Bagian yang menyatakan akan ada keselamatan itu. 对他来说有这个救恩， Dan barangkali Simeon ketika membaca bagian ini dia merasa hidupnya punya tujuan. 也许当西面读到这经节的时候，他觉得他的生活有目的了。 Dia yakin akan Mesias yang datang untuk memberikan terang keselamatan kepadanya. 他相信将要来的弥赛亚会为他的生活带来亮光。 Barangkali ketika dia masih muda, dia sudah pernah baca ayat ini, dia punya tujuan ini. 在他年少的时候，也许他已经读了这些经节，以至于他觉得他的生活有目的了。 Dia menunggu akan janji kedatangan Mesias ini. 他等待弥赛亚所允许将要来到的这个事实。 Barangkali dalam percakapan dengan teman-teman yang di bait Allah itu, 也许在圣殿里，他与他的同伴们谈起这件事， dia dengan yakin mengatakan benar Mesias akan datang sesuai janji Allah. 他很肯定的回答：“是的，弥赛亚按照所预言的一定会到来。” Namun barangkali ada teman yang sudah putus asa. 也许他的朋友们有的已经绝望了， Mereka merasakan 400 tahun sudah mereka menunggu kedatangan Mesias. 他们等待了400年关于弥赛亚再来的这个事实。 Sejak zaman Nabi Maleaki 自从马拉基先知， sampai zamannya Simeon, 直到西面的时代， firman Tuhan tidak berbicara lagi. 神从来没有赐下一句话语， Itu zaman kesunyian. 这就是静默的时代。 Bagaimana mungkin Simeon punya sesuatu yang menggebu-gebu mengatakan Mesias akan datang? 那怎么可能呢？这个西面有火热的心，等待着弥赛亚即刻就来了。 Tetapi dia yakin karena Roh Kudus bekerja dalam hati. 但是他深信，因为圣灵在他心里面动工。 Barangkali dia dari masa muda sampai dia tua, 也许在他年少直到他年老， dia menunggu akan janji ini. 他等待着这个允许， Dan Roh Kudus yang memimpin hidupnya. 而且圣灵不断的引领他， Sampai suatu ketika dia merasakan kekerasan Roh Kudus 直到有一天他感觉到有一圣灵在他里面动工， di masa tuanya, 就是在他已经年纪老迈了， di mana wajahnya sudah keriput, 他的脸已经充满了皱纹， barangkali rambutnya juga sudah memutih cukup banyak. 也许他已经白发苍苍了， Dia merasakan gerakan itu 他感觉到有这个感动， di bait Allah 在圣殿里， ketika melihat Yusuf dan Maria melangkah ke bait Allah. 就是当他看到耶稣与玛利亚把脚步踏进圣殿的时候， Mereka menggendong seorang bayi. 他们抱着小小的婴孩。 Begitu melihat Yusuf dan Maria, 当西面看到耶稣与玛利亚的时候， hatinya tergerak untuk mendekati 他的心被感动，要靠近这对新的夫妇， dan melihat bayi Yesus. 而且他看到的婴孩耶稣， Janji keselamatan yang sudah dinyatakan 允许救赎的这个预言， dengan matanya sendiri, kini Simeon melihat sang bayi. 西面现在亲眼目睹了，看到了， Sang Mesias yang akan menyelamatkan banyak orang. 就是要拯救万民的弥赛亚。 Dan dengan sukacita menantang bayi itu dan berkata,
所以他就非常喜乐的接过孩子来说， Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. 就是刚才我们读的29节，主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然启示，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。 Ketika Simeon melihat bayi Yesus, 当西面看到这个婴孩耶稣的时候， tujuan hidupnya tercapai. 他的生活目的已经达到了， Dia merasa puas akan hidupnya. 他觉得他的生活被满足了。 Sudah cukup Tuhan, saya puas. 是的，生活已经满足了，已经足够了。 Kalaupun aku meninggal, cukuplah hidupku puas dalam Engkau. 纵然现在你可以把我接去，因为我的生活已经满足了。 Karena Simeon telah melihat Mesias itu. 因为西面自己亲眼目睹了，看见了这个救世主的来到。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 主内的姐妹们， kalau kita melihat kehidupan Simeon, dia menjadi puas dalam hidupnya karena dia bertemu dengan Mesias yang sudah dijanjikan. 我们可以看到西面的生活，他自己感觉到满足了，因为他亲眼看见预言的弥赛亚已经来到了。 Pertanyaannya kepada kita semua, 所以今天有个对我们的问题， apakah kita sungguh puas hidup kita di dalam Tuhan? 在主里面，我们感觉到我们的生活满足了吗？ Ketika kita bersama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, 在我们日常生活当中，当我们一生在一起的时候， apakah kita merasa puas dengan hidup kita masing-masing? 我们对各自的生活感觉到满足吗？足够吗？ Dan seharusnya ketika kita bersama Yesus itulah puncak dari kepuasan hidup tertinggi. 是的，当我们感受到我们一生在一起的时候，这就是我们生活满足的最高峰了。 Ketika bersama Yesus tujuan hidup kita yang tertinggi. 这就是我们一生在一起，成为我们生活上最高的目的。 Sebab Dia adalah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. 因为他就是那位创造者， Dan kita puas di dalam. 而且我们应该在他里面得满足。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapa, terima kasih kalau Engkau sungguh mengutus Yesus ke dalam dunia, supaya kami manusia berdosa ini boleh mendapat anugerah keselamatan, dan hidup kami yang penuh dengan kesengsaraan ini Kau ubahkan menjadi berlimpah, sehingga kami boleh puas di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami semua, supaya kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dan puas di dalam Tuhan, karena hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.